Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bihair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ni kita berjumpa lagi dalam sesi live Uncle. So hari ni Uncle mau minta maaf sebab lambat sikit masuk dalam 9 berapa nih? 9.18 baru kita live. Okay, so insyaAllah kita akan cover balik selama 1 jam dalam sesi live Uncle, sama ada di FB maupun di TikTok. Okay, so mana-mana yang sudah berada di wall, sama ada di FB, di TikTok, boleh share kita punya live pada malam ni. So sama-sama kita memeriahkan majlis ilmu, sharing isu-isu syariah di Mahkamah Syariah, khasnya untuk di negeri Sabah dan secara amnya semua rakyat Malaysia yang tidak kisahlah berada di Malaysia ataupun di luar negara. So siapa-siapa yang berminat di dalam mengetahui atau ingin faham undang-undang syariah ataupun isu-isu Mahkamah Syariah, so bolehlah kita tag kawan-kawan, invite kawan-kawan untuk tahulah kan. Dan semestinya orang yang sudah berkahwin, orang yang belum berkahwin pun boleh join. So dorang pun tahu apa preparation bila nanti sudah kahwin. Okay, so macam biasa Uncle mohon kepada Uncle punya viewer ataupun followers boleh komen bagi tahu Uncle daripada mana, negeri, daerah. Kasih tahulah Uncle suara Uncle clear ke tidak sebelum kita terus orang cakap masuk dalam menjawab setiap persoalan yang diajukan. So kita ada Halia Hitam. Halia Hitam, Waalaikumsalam. Banyak ilmu dapat, best sangat-sangat, thank you. Bidadari syurga, Assalamualaikum Uncle. Dari syurga turun ke bumi. Wih, puitis betul bahasamu, Pon Bidadari. So, Halia Hitam, betul Uncle. Jadi orang berilmu supaya tidak ditindas, betul? Sebab banyak sebenarnya yang berlaku, banyak penindasan yang berlaku terhadap kaum hawa ni, ibu-ibu atau isteri-isteri, ataupun ada juga mungkin suami. Bila anda tahu undang-undang, anda tahu hukum, kebanyakannya benda ni banyaklah yang cakap mendakwa dia akan dapat ini, dia akan dapat itu, kau tidak akan dapat anak, kau tidak boleh dapat ini, kau tidak layak dapat harta, bla bla. Itu tidak tahu hukum, tidak tahu undang-undang. Rupanya dalam undang-undang boleh. So sharing inilah supaya banyak orang yang tahu. Orang cakap ndalah kena tipu bulat-bulat orang Sabah cakap. Okey, kita ada Asmirah Mas Jaya. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Salam dari Lahad Datu. Ya, orang Lahad Datu. Ada kabar sudahkah mengenai bila mahkamah akan buka fight untuk Faraid? Suami saya meninggal 6 bulan lepas. Okey. Setakat ni belum ada. Kalau ada, awal lagi Uncle, buka saja ni live, Uncle sudah tahu. Okey, ada satu pengumuman tergempar, berita gembira, mahkamah sudah buka untuk kes lain. Biasanya akan Uncle buat begitulah. Sama ada di awal live ataupun di akhir. Uncle akan maklumkan, don't worry. Tapi setakat ini, sehingga petang ini belum ada berita mahkamah buka kanda. Sebenarnya hari-hari klien Uncle tanya, Uncle, mahkamah buka, Uncle, mahkamah buka. So, belum buka untuk kes lain-lain, buka hanya untuk 3 jenis kes. Yang Uncle cakaplah, wali hakim, PCLM persetujuan, cerai persetujuan, itu sahaja yang masih dibenarkan. Yang lain belum lagi. Okey. Okey, kita betul Uncle, jadi orang berilmu supaya tidak ditindas. Okey, so kita ada Syah apa ni?
Syah Shakespeare ke? Uncle nak tanya, kalau pengesahan cerai, berapa ya tempoh nak selesai pengesahan cerai? Kalau pengesahan cerai, persetujuan sekejap je. Kalau yang masa PKP ni, salah satu pengesahan cerai yang dibenarkan, tapi mesti setuju dua-dua. Suami setuju, isteri pun setuju terhadap lafaz cerai luar mahkamah tu. Biasanya, kalau kita berjaya daftar kes dan mahkamah sudah keluarkan tarikh, biasanya mahkamah ni akan keluarkan tarikh dalam 2 minggu hingga ke 3 minggu daripada daftar kes. So, bila sudah ada tarikh, bicaralah terus tu secara Google Meet. Bila bicara, selesai. Tunggu perintah keluar. Begitulah masa PKP ni. Okey, bidadari syurga. Hahaha. Cik bidadari uncle. Umur baru 26 tahun. Cik bahaya. Puan pula. 26 tahun. Belum kahwin lagi. Tak ada orang mau meminang. Tak apa. Nanti adalah tu. PKP sekarang ni dah sempat orang mencari. Okey. Nanti hub endemik. Adalah betul. Jumpalah jodoh. Pelan-pelan muda lagi. 26. Halia hitam. Ya betul uncle. Langit tenang. Assalamualaikum. Tak payah panggil uncle tuan. Panggil uncle saja. Betul, tidak payah kena tipu bulat-bulat. That's why saya suka dengar live uncle. Terima kasih. Sebab apa namanya itu? Support uncle live ni. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan hati malas juga mau buat live kan, hari-hari kita live kan, tapi memandangkan inilah CSR uncle. Sebab uncle sediakan ni platform, ramai yang kontak uncle. Sebab biasa orang kontak uncle PM, uncle akan charge. So uncle bagi tahu uncle punya package tu, package yang terakhir tu uncle cakap free, tanya di live. So inilah uncle sediakan platform. So tanyalah kamu whatever question mengenai undang-undang syariah, insya-Allah mana yang uncle tahu, mana yang uncle faham, uncle akan jawab. So sama-samalah kita belajar. Yang uncle dah tahu, uncle akan minta tempo untuk selidik pertanyaan tu, untuk cari jawapan dia. Sangkut-sangkut lain uncle. Alamak. Bidadari dari mana ni ya? Sangkut-sangkut lain. Okey, daerah lain, negeri lain. Macam mana suara uncle? Tolong komen. Halia hitam. Susah nak cari macam uncle peguam syar'i macam ni banyak. KL bertimbun. Di Sabah iyalah. Sebab uncle pun tiru copy paste lawyer syar'i KL. Bila dia buat live, uncle pun fikir, oi, orang KL buat live, orang Kedah buat live, orang Penang buat live. So uncle pun bagus juga nih kalau saya buat live, ajar orang. Lama-lama orang pun fahamlah tentang ilmu undang-undang syariah nih. Actually uncle pun copy paste daripada rakan-rakan guaman dari negeri lain. Okey, bidadari syurga, uncle baik hati, tidak kedekut dengan ilmu. Selalu share ilmu. Yalah, kedakut pun bukannya bikin kaya. Bagus, nak payah kedekut kan. Sekurang-kurangnya bila uncle selalu live, bagi jawapan, uncle pun sebenarnya refresh. Satu lagi uncle bersyukur, kadang-kadang orang tanya tu, uncle dah terfikir. Betul juga soalan dia ni kan, macam mana mau buat ni? Kadang-kadang persoalan daripada uncle punya follower dengan viewer ni membuatkan uncle belajar balik. Memaksa uncle untuk kaji balik. Itu yang sebenarnya dia punya positively. Bila uncle sharing ini live, mau cakap mengajar, baru setahun jagung kan jadi peguam. So, tidak sesuai lah cakap mengajar, tapi sharing lah. Okey, moga Allah mempermudahkan urusan semua. Amin. Kenal bah lain malam ni sangkut-sangkut bang. Dari mana bah cik bidadari ni? Lain sangkut-sangkut. Kita ada Hani. Uncle, saya berkahwin dengan Duda, bukan Dudu anak 2. Kes ex suami saya ni, perempuan tu menduakan laki dia. Now nafkah tu macam, selagi belum bercerai, selagi tidak ada perintah nusyus, maka si suami wajib memberikan istrinya nafkah.
nafkah. Okey? Itu kena faham. Kalau kamu mau cakap bini dia ni menduakan, sepatutnya kamu boleh sabitkan isteri yang buat kes jenayah menduakan tu nusyus. Sampailah mahkamah keluarkan satu perintah nusyus, barulah isteri yang nusyus tu tidak layak menerima nafkah. Faham ah? Bukan kita mau cakap isteri buat salah nusyus. Oi, nusyus yang uncle maksudkan adalah perintah mahkamah. Okey? Okey, kita ada soalan Junah Zulkarnain, ia hadir laikan Sarah. Okey. Kita ada Bibi Yana. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memungkiri perkahwinan sedangkan telah bersumpah atas nama Allah? Memungkiri perkahwinan. Apa maksud tu Bibi? Memungkiri yang macam mana tu? Cuba kasih ayat yang mudah difaham. Apa yang memungkiri? Apa yang suami kamu mungkiri? Uncle mau faham juga. Okey, kita akan jawab dari segi undang-undang. Okey? Kalau hukum-hukum ni bisa tanya Ustaz. Haram, halal, harus, kan? Makruh. Kalau mau tanya dari segi undang-undang, berjanji untuk berkahwin. Dia begini. Kalau berjanji untuk berkahwin dalam undang-undang tu belum ada. Tapi kalau dia kasih putus tunang, kamu boleh sabitkan dia di dalam tuntutan ganti rugi pertunangan. Okey? Tapi kalau setakat janji pakai mulut, tiada hitam putih, bukan bertunang, kita nak boleh sabitkan apa-apalah sama boyfriend tu. So that's why lah, kamu perlu bertunang, ada majlis, whatever, cost to simpan. Okey, ini uncle mau advice. Kepada mereka-mereka yang baru ingin bertunang, pastikan segala kos pertunangan kamu ada simpan risit-risit dia. Kita bukan mau syung uzon ataupun mau bersangka buruk terhadap pasangan. Tak kisahlah, yang perempuan kah lelaki, uncle tak kisah. Tapi bila kamu bertunang, pastikan kamu ada simpan risit dan bil-bil kos pertunangan. Sebab apa? Jika berlaku salah seorang, salah mana satu pihak, tarik balik untuk tidak jadi kahwin, maka kamu boleh sabitkan dia tuntutan ganti rugi pertunangan di Mahkamah Syariah. Uncle bagi satu contoh. Uncle punya kawan pernah menang RM30,000 cash atas kes ganti rugi pertunangan. Si lelaki ini, dia memutuskan pertunangan disebabkan perempuan tu telah berselingkuh dengan lelaki lain. Dan siap dengan evidence, ada video. So, dia boleh tuntut, nama dia ganti rugi pertunangan. Itu satu contoh kes ganti rugi pertunangan. Satu lagi, orang membatalkan membatalkan perkahwinan, pertunangan tu dia bubar atas alasan mungkin dia suka lagi orang lain. Itu pun kamu boleh buat tuntutan ganti rugi pertunangan. Okey? Fahamah? Ini satu ilmu baru. Ashima. Salam Uncle. Saya suka tengok video-video Uncle. Thank you. Terima kasih sebab suka. Kalau ada yang dah suka tu kasih tahu Uncle minta maaf. Alright, soalan seterusnya. Okey, mama aku bilang anak darah tua ndak laku. 26 apa pula anak darah tua, orang banyak lagi. Perempuan 40 pun ada yang belum kahwin lagi. Sebab modern sekarang ni banyak yang mengejar career. Sampai ndak sempat mau kahwin. Tapi janganlah lambat-lambat. Okey? Sudah nanti dekat-dekat 30 tu, bolehlah berusaha untuk berpasangan. Okey? Kita ada hadiah hitam. Soalan dia, wanita banyak kena tindas. Ini statement. Uncle, kesian wanita. Mudahan suatu hari, Uncle tiada ramai yang rindui Uncle. Ya, bahkan.
Ndak apa. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggal meninggalkan, inilah orang cakap ilmu, whatever kan. Siapa yang ni? Putri Syira. Waalaikumsalam. Tuan Putri kah? Cik Putri. Sekarang salah lagi macam bidadari. Hazlin. Salam uncle. Nak tanya, kalau lepas bicara, bolehkah minta tuntutan pada hakim masa yang sama? No. Di dalam kes syariah, dia single case. Kita tak boleh mau cerita benda lain. Melainkan kes perceraian persetujuan bersama. Jika suami setuju untuk kes nafkah edah dan nafkah anak, ada persetujuan di antara dua belah pihak, itu boleh disekalikan. Untuk kes lain tak boleh. Contoh, kamu mau cakap cerita cerai, lepas tu mau minta nafkah. Cerai ni maksud uncle fasah lah. Contoh fasah, contoh taklik kan. Kamu tak boleh sekalikan. Itu kamu boleh tuntut dalam tuntutan yang berasingan. Faham ah? Yang boleh 3 in 1 ni cuma cerai persetujuan, di mana yang 3 in 1 ni dipersetujui oleh suami. Contohlah, okey dia cakap kita bercerai suka sama suka. Nafkah edah kau aku bagi, contohlah 1,500. 500 satu bulan, 3 bulan, 1,500. Nafkah anak aku bagi 500 sebulan. Ini contoh. So, kamu pun sebagai isteri, okey, setuju. Yang itu boleh disekalikan dalam satu perintah mahkamah syariah. Bab hak penjagaan tak boleh. Sebab apa? Bidang kuasa hakim mahkamah tinggi bagi hak penjagaan anak. Untuk cerai, nafkah anak, nafkah edah itu bidang kuasa mahkamah rendah. Okey, faham ah? Hazlin, harap faham. Okey, kita ada lawyer kotak. Alamak, ada lawyer kotak. KL clear. Thank you. Puan kah tuan lawyer ni? Kalau ada uncle silap, tolong tunjukkan ah. Halia hitam, ya, tapi uncle best. Thank you lah. Alhamdulillah lah kalau best. Bidadari. Clear sudah uncle, di KK juga bah. Oh, orang KK pun boleh tidak clear. Okey. Soalan seterusnya, kita ada si Malai kah si Mala ni? Salam uncle. Kalau suami curang, apa yang kita boleh tuntut? Curang, banyak boleh tuntut. Nafkah boleh tuntut. Tunggakan nafkah boleh tuntut. Lepas tu, kalau kamu rasa-rasa dia ni sudah tuntut nafkah apa semua, masih belum sedar lagi mau bercurang-curang, kamu boleh minta diceraikan lah. Melalui cerai, fasah ataupun taklik. Okey? Kalau kamu mau cakap mau hantam orang ketiga sebab mengganggu rumah tangga di Sabah, tak boleh. Setakat ni yang boleh Selangor wilayah ya. Itu pun bukan melalui peguam, bukan melalui kamu. Kamu kena mengadu kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama, bila ada kes disabitkan, baru pergi pendakwa syariah. Memang pening sikit lah. So, kita ada Halia hitam, uncle. Kalau wanita nak cerai, cepat urusan. Laki tak mahu, cerai taklik ke? Taklik boleh, fasah pun boleh. Ikut fakta kes kamu, pasal apa mau cerai. Kalau pasal nafkah, macam mana nafkah tu nak kena bagi? Kalau kamu cakap kamu tidak diberi nafkah 3 kali sudah, fasah boleh. Kalau kamu cakap bukan kan lagi 4 bulan, uncle, 5 bulan, mau setahun nak kena bagi nafkah. Taklik boleh. Okey, dia bergantung kepada fakta alasan kenapa kamu mahu bercerai. Okey, si bidadari syurga. Kalau lelaki selalu cakap kata tiada keserasian, bagus kau cari orang lain. Terus lelaki tu keluar rumah. Nah, macam mana baik tu? Itu namanya kategori lafaz kinayah. Di mana dia cakap kita tidak serasi, bagus kau cari orang lain. Maksudnya, arahan suruh mencari orang lain tu, dia ada 2 maksud. Sama ada maksudnya bercerai ataupun merajuk. Sebab mana-mana lafaz kinayah ni, dia perlukan keterangan suami. Apa niat dia. Kalau dia cakap niat saya memang mau bercerai waktu tu, maka hakim akan putuskan cerai. Okey?
Okey, Nani Kazandra. Uncle mau tanya, kalau suami tinggalkan si isteri selama 2 tahun, okey, lebih, tetapi belanja tiap-tiap bulan masih diberi, macam mana status si bini tu? Masih bergelar isteri atau sudah diceraikan? Okey, Puan Nani, ingat, cerai tidak akan berlaku secara otomatik biarpun dia kasih tinggal kau 100 tahun. Lebih kan, Uncle cakap 100, ndak alang-alang, supaya faham. Kau ditinggalkan berapa lama pun, selagi tidak kau buat tuntutan cerai di mahkamah syariah, selagi itulah Puan bergelar isteri. Maksud Uncle, kalau dia tidak mati lah. Kalau dia meninggal, statusnya balu lah. Okey? Maksudnya, kamu tidak akan bercerai secara automatik. Biarpun dah kena peduli, biarpun kena kasih tinggal bertahun-tahun. Okey? Faham Puan? So, bila kamu ditinggalkan bertahun-tahun, kamu pun rasa suami ni mungkin dia ndak sayang kamu, kamu berhak untuk buat tuntutan cerai fasakh ataupun cerai taklid di mahkamah syariah. Sehingga kamu dapat perintah cerai dan sijil cerai, maka barulah kamu bercerai. Faham Puan Nani? Okey, kita ada Langit Tenang. Uncle, bolehkah seorang yang berumur atas 18 tahun dan masih belajar menuntut nafkah anak daripada bapanya? Boleh. Dia macam gini, bukan boleh. Mana-mana anak yang sudah umur genap 18 tahun, dia kena buat tuntutan nafkah anak tu sendiri di mahkamah. Dia tidak boleh sudah melalui mama dia. Biasanya mama ni tuntut nafkah anak bagi anak yang di bawah umur 18 tahun. Okey? Tapi umur yang 18 tahun ni, make sure dia study. Kalau dia tidak study, dia tidak layak tuntut nafkah anak. Yang study saja. Okey? Nak kisahlah dia study sijil kah, diploma kah, degree kah, whatever lah, asal belajar, dia boleh tuntut nafkah anak terhadap bapa kandungnya. Alright, seterusnya bidadari lagi bertanya, bolehkah tuntut ganti rugi pertunangan tu Uncle? Bah, ajar bah. Sudah kan Uncle ajar tadi? Boleh tuntut jika berlakunya putus tunang disebabkan oleh sebelah pihak. Kadang-kadang putus tunang sebelah pihak ni contohnya curang. Contohnya dia batalkan sebab dia suka orang lain, dia nak mau kahwin sama kamu. So, kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Cuma Uncle sudah ajar tadi, make sure semasa majlis pertunangan, kamu kumpul segala risit. Apa-apa kos-kos yang melibatkan di dalam pertunangan. Bah, macam mana tu lelaki tu putuskan pertunangan? Dari handphone syak. Alasan sudah sembahyang istikharah tapi tidak muka perempuan tu. Boleh? Kamu boleh buat tuntutan di mahkamah? Alasan berdukang yang dia bagi? Kenapa dia nak sembahyang istikharah sebelum mau bercinta sama kamu kan? Kenapa mau tunggu bertunang baru mau sembahyang istikharah? Dia bagi tahu mama saya sudah tahu. Tapi tidak pun pihak lelaki yang pergi rumah, pihak perempuan tak batal tunang secara rasmi. Bolehkah tu tuntut kos pertunangan? Macam mana bah? Jumpa Uncle. Okey. Mau kasih cerita sini 2 hari 2 malam ni dah habis. Kalau pasal ganti rugi pertunangan. Maksudnya boleh buat tuntutan. Dan macam mana kamu mau kira kos tuntutan? Itu kamu kena sediakan bil. Apa yang kamu rugi? Okey. Macam mana mau jadi peguam syariah? Kalau di Sabah sekarang perlu ada ijazah sarjana muda syariah sekurang-kurangnya. Kalau ada undang-undang lagi bagus, dan kamu perlu ada diploma DAIJ, diploma kehakiman syariah. Sekarang ni Uncle cakap, dulu sebelum yang tahun 2021 ni dia hanya perlukan
sarjana muda syariah, dan chambering selama setahun. Ataupun paling kurang pun macam 6 bulan lah. Baru pergi interview. Dan mesti warga Sabahan. Orang cakap kepala 12 lah. Kalau 13 ke apakah, tiada harapan. Kecuali dia berkahwin dengan orang Sabah. Itu lain cerita. Sama ada perempuan kahwin orang Sabah kah, lelaki kahwin orang Sabah kah, boleh. Merah. Assalamualaikum. Nak tanya sekarang ni kalau nak filekan cerai, kena buat temu janji dulu. Oh, ada borang online. Temu janji dulu. Dia panggil peak time. Okey, barulah kamu boleh berurusan di mahkamah. Nanti borang tu boleh minta lah di mahkamah. Kalau dia cakap ambil online, mana tu dia punya online? Nah, minta. Okey. Kita ada siapa lagi? Mona Jaja. Betulkah bila bercerai, hak penjagaan anak lelaki jatuh ke tangan lelaki dan anak perempuan ke tangan isteri? Ini lagi metos. Enggak betul. Dia macam ini. Dalam undang-undang, apabila berlakunya perceraian, mana-mana anak yang berumur 7 tahun ke bawah bagi anak lelaki, 9 tahun ke bawah bagi anak perempuan, keutamaan hak penjagaan adalah kepada ibu kandung. Itu kamu kena tahu. So, macam mana anak yang di atas umur? Atas umur 7 tahun dan 9 tahun perempuan, hakim akan membenarkan anak tu untuk memilih sama siapa dia mau ikut. Cuma pilihan anak tu bukan menjadi perintah kepada mahkamah. Maksudnya, walaupun contoh anak tu memilih mau ikut bapa. Tapi bila diteliti semasa perbicaraan, hakim memikirkan bahawasanya anak tu lebih baik tinggal sama mama, maka hakim boleh memberikan hak penjagaan tu sama mama, walaupun anaknya memilih untuk sama bapa. Bila dicek dari segi kebajikan anak, keselamatan anak, pendidikan anak, surrounding tempat tinggal, lebih selamat tempat si mama, hakim boleh memutuskan untuk memberikan kepada si mama. Contoh. Okey. Sebab ada orang baru-baru ni tanya Uncle. Uncle cakap anak boleh memilih. Betul. Tapi pilihan anak bukan menjadi keputusan hakim semata-mata. So, hakim masih boleh meneliti faktor yang lain. Atas 4 faktor yang akan diteliti. Kebajikan, pendidikan, kesihatan, agama, kerohanian, dan surrounding tempat tinggal. Okey? Faham Puan Nona Jaja. Seterusnya, Halia hitam. Okey, jadi secara otomatiklah Uncle, cerai tak perlu persetujuan dari laki. Untuk jenis cerai taklik dan fasah, iya. Dia tidak perlu persetujuan si suami. Yang perlu persetujuan si suami ini adalah cerai persetujuan. Faham? Cerai biasa pun, kalau suami tidak setuju, dia tidak perlukan persetujuan si suami. Benda ni boleh dipanjangkan ke peringkat hakam. Hujungnya pun jawapannya cerai. So, tidak ada istilah suami tidak mau cerai, bini tu tidak dapat cerai. Isteri, macam mana? Suami mau cerai, isteri tidak mau, so si suami tidak dapat cerai. Tiada istilah macam gitu. Isteri mau cerai boleh cerai, suami mau cerai pun boleh cerai. Tidak ada masalah. Yang penting jenis cerai yang kamu pilih itu ngam. Salah dia jadi panjang. Okey? My Lady Annie. Okey. Harap-harap panggil sebut betul lah. Perempuan mau cerai kalau tiada persefahaman. Macam mana pula? Boleh? Dalam cerai biasa pun boleh.
Kalau tidak sepahaman saya alasan berdukang tuh, kamu boleh tuntut dalam cerai biasa. Kalau ada persetujuan, cerai persetujuan lah, itulah paling baik. Oke? Cuma kalau tidak ada sepahaman saja alasan kamu, di dalam cerai biasa, suami tidak setuju, benda ni akan drag sampai ke JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Jawatan Kuasa Pendamai buat report masih lagi tiada persetujuan mau cerai. So, perkara ni akan dipanjangkan ke peringkat hakam. Pernah dengar kan cerai hakam? So, di peringkat hakam tu, itu maksudnya last lah itu. Laki mau tidak mau, hakam akan tetap putuskan cerai. Mas Tura Jaafar 2, Bidadari Syurga. Salam sis, samalah status kita. Andu, mari jumpa uncle. Nanti kita filekan apa namanya, ganti rugi pertunangan. Oke, haus sudah uncle, minum kopi loh. Bismillah. Hihi, single nih bosku. Iyalah aku non single, padahal baru putus tunang. Bulan Juwita, kalau suami kata, lepas outstation ni kita urus di mahkamah syariah, urusan kita. Kalau macam tu macam mana? Tiada apa-apa. Dia cakap urus kinayah pun tiada, soreh lah jauh sekali. Mau tanya ni kan, ini lafaz cerai ke bukan? Bukan. Urus saja di mahkamah syariah. Tiada ayat pun yang menerangkan mau bercerai. Bidadari, kalau risit tak ada, tak bolehkah buat tuntutan? Boleh, tapi kurang lah sikit. Sebab tiada pembuktian, kita perlukan saksi lah. Sebab ganti rugi yang kita mau maksudkan nih, contoh kamu sudah buat majlis. Majlis tu ada kos. Kamu sudah tempah pelamin kono, baju pengantin lah, segala apalah, beli cincin lah, apa konon lah kan, macam itu. Kos-kos tu lah yang patut kamu tuntut kepada tunang yang membatalkan pertunangan. Oke? Bonda Sofia, Assalamualaikum. Malam Tuan, keningau hadir. Terima kasih Puan Sofia. Ada persoalan kah Bonda Sofia malam ni? Langit tenang Uncle, jika pihak defendant tidak mahu ikut perintah mahkamah, apa yang pihak plaintiff perlu buat? Ya, kita tengok dulu apa perintah kes apa. Biasanya kalau defendant tidak mau ikut perintah, kamu boleh filekan lagi file baru namanya penguatkuasaan perintah. Kalaulah bab-bab mengenai usin, duit, nafkah, apalah apa-apa yang pasal duit, kamu boleh filekan saman penghutang penghakiman. Apa efek bila kamu filekan saman penghutang penghakiman? Si suami itu masih degil mau bayar, maka hakim akan putuskan namanya pengkomitan dalam undang-undang, maksudnya kasih penjara si laki. Paham ah? Bidadari, perempuan yang tak dapat hak penjagaan anak kalau anak anda, perempuan yang dapat hak penjagaan anak kalau anak anda 18 tahun. Dah faham uncle soalan ni macam mana ni? Tap guys, bagilah uncle gift. Kita support live uncle. Yo kan bagi bah kamu gift, jangan bah kamu karit orang sahabat cakap. Apa gift tu ah? Oh, diamond kan? Apa soalanmu nih, Bidadari? Perempuan yang dapat hak penjagaan anak kalau anak anda 18 tahun. Perempuan yang dapat hak penjagaan anak kalau anak anda 18 tahun. Memang begini, Bidadari. Hak penjagaan ni memang isunya yang 18 tahun ke bawah saja. Anak yang sudah 18 tahun ke atas, kita tidak ada isu dalam tuntutan hak penjagaan. Sebab anak tu sudah dewasa, dia bebas. Dia tidak istilah dulu siapa yang jaga. Okey, faham ah? Atika Zahra. Sekejap, ada lagi di atas.
Okey. Uncle mau tanya, kalau suami isteri bercerai, anak-anak macam mana? Suami cakap dengan anak-anak, kalau anak-anak ikut mama, anak-anak kena tukar nama bapa kepada Abdullah. Uish, Sandi jo lakimu ni. Ndak boleh. Kalau anak-anak tu berbin sama dia, berbin lah, mana boleh tukar Abdullah. Dia ndak boleh ikut anak begitu. Okey? Dia macam gini lah. Orang yang bapa cakap macam gini ni, dia sudah tahu mamanya ni confirm boleh dapat. Pasal tu dia ikut macam itu. Okey? Sebab dia tidak ada alasan kenapa dia perlu jaga tu anak berbanding bini dia. Selalunya begitulah pun dia. Atika Zahra, Uncle, kalau si isteri cakap mau cerai dan suami cakap bah, kalau kau mau cerai, kau pergilah urus di mahkamah. Macam mana tu Uncle? Itu pun bukan lafaz cerai. Okey, dia cakap bah saja. Kau pergi uruslah sendiri. Dia lafaz cerai ni bunyinya macam gini. Aku ceraikan kau. Aku kasih talak kau. Itu lafaz cerai. Itu sore. Yang dah sore ni macam ini. Kau baliklah ke rumah ibu bapa kau. Aku nak mau tahu lagi kau punya hal. Kau bukan lagi isteri aku. Itu kinayah. Dia dah sebut lafaz cerai. Tapi bunyinya tu macam mau bercerai. Okey, faham Atika Zahra? Alright. Thank you Bonda sebab suka share dan join live saya. Bonda ni kali beliau-beliau juga mau suruh panggil uncle ni. Actually panggil je lah kan, biarpun tua. Macam Uncle Serasi sudah nama uncle. Sebab masa Uncle Giyu pun uncle kena panggil Paci. So uncle modified lah. Jadi lawyer ni uncle suruh panggil uncle lah. Supaya uncle ni kan dia satu perkataan Sabahan bah, ANGKOL. Orang Sabah siapa panggil ejaan uncle. Selalu kalau yang tempat lain dia ejaan English yang betul kan. Alright, faham sudah. Bulan Juwita, kalau ada alasan cerai tidak sepahaman, suami setuju cerai isteri tidak setuju. Jadi juga, sebab lafaz cerai di tangan suami. Isteri suka anda suka, dia beli lafaz. Dia cuma mohon kebenaran di mahkamah untuk lafaz cerai. Faham? Pasal itulah, lafaz cerai perlu disahkan bagi lelaki yang lafaz cerai di luar mahkamah. Sah. Cuma perlu disahkan di mahkamah syariah. Adakah lafaz cerai di luar mahkamah perlukan persetujuan isteri? Tidak kan? Lebih kurang itu. Di mahkamah pun sama. Kita lelaki mau cerai, dia tidak perlu perempuan setuju kan setuju. Dia lafaz saja, habis cerita depan hakim. To be fair lah. Isteri pun boleh minta cerai, biarpun laki itu tidak setuju. Dia boleh minta cerai fasah ataupun taklik. Setuju, tidak setuju tu laki. Dia hadirkan, dah hadir bagi kerjasama kan, dah. Kes tetap jalan sampai kamu difasahkan oleh mahkamah syariah. Sama aja, dalam bab cerai ni, dia tiada cakap lelaki tidak mau so tidak jadi cerai, perempuan tidak mau so tidak jadi cerai. Tiada. Tidak ada istilah tu. Tetap bercerai. Oleh pula. Okey, Alisan. Salam Uncle. Kalau suami, Waalaikumsalam. Kalau suami sudah lafaz cerai talak 1, lepas tu mau rujuk balik, macam mana? Wajib kamu buat pengesahan cerai juga di mahkamah. Dan kamu akan buat pengesahan rujuk dalam masa yang sama. Okey? Sebab apa? Kalau tidak, 3 kali dia bikin begini, kamu sudah talak 3. So, kalau kamu bikin di mahkamah, dia jarak. Kali kedua dia takut sudah, punya dasiok di mahkamah turun naik. Dia takut sudah mau lafaz. Sebab apa? Sudah pergi mahkamah kan? Sudah talak 1 sudah habis. Tinggal lagi talak 2 sama 3. Kalau dia cuai macam main game lah, ada 3 nyawa. 1 sudah mati tinggal 2. 2 sudah habis tinggal 1. Mesti dia takut kan, berhati-hati sudah dia. Sama juga lah. Faham Alisan? Kalau dia cakap kau keluar dari ini rumah, itu halau. Itu bukan cerai. Okey, Puan Atikah?
dia halau. Halau ni dah semestinya bercerai. Biasalah orang mengamuk, menghalau-halau nih. Macam perempuan juga, kadang-kadang dia halau. Kadang-kadang dia buang barang. Dia kasih pecah handphone. Macam-macam lah. Kan? Dia cerai ni lafaz cerai. Sinonimnya kalau kinayah ni, dia seolah-olah dia macam declare kau bukan bini dia, kau baliklah rumah ibu bapa kau, di mana aku ambil di sana aku hantar balik. Macam gitulah. Maksudnya macam bercerai lah. Kebiasaan mengikut uruf kita lah di negeri masing-masing. Okey, Puan Atika Zahra. Bidadari lagi. Rajin bidadari ni. Bah. Apa ni ya? Soalan saya. Kenapa Uncle comel sangat? Oh, kau menjek, Jack 10 tan. Kenapa? Kau Jack nanti Uncle bagi diskaun. Adena, salam. Selamat malam Uncle. Oke, selamat malam Puan Adena. Thank you for join. Ada soalan hari ini. Langit tenang Uncle, apa perkara yang boleh membuatkan gugur hak penjagaan anak ke atas penjaga? Oke. Ada 5 perkara yang membolehkan seorang ibu tu hilang hak penjagaan. Apa yang pertama? Bernikah. Uncle dapat explain lah bernikah apa. Sebab jarang juga kamu bernikah sama adik-beradik suami kan. Kalau dia punya detail dalam undang-undang tu. Bernikah kepada lelaki yang bukan mahram terhadap si anak. Uncle beritahu saya kawin baru. Sebab jarang Uncle dengar kawin baru, kawin sama adik-beradik si laki. Ataupun kamu kawin kepada pakcik si laki. Jarang. Biasanya memang keluarga orang lain. So, first yang menyebabkan ibu hilang hak jagaan anak, kawin baru. Yang kedua apa? Ibu yang cuba menghalang bekas suami dia, bapa kandung budak tu, berjumpa anak, mau jumpa anak, dia berhijrah ataupun pindah, bertapuk-tapuk supaya bekas suaminya ni dah jumpa anak. Itu yang kedua. Yang kedua ni paling banyak kena bikin. Biasanya dia marah bekas laki, dia nak kasih jumpa anak. Dia tutup, dia blok. So, hati-hati kepada ibu-ibu. Istri, anak jangan dibawa sekali dalam battle pergaduhan kamu. Anak hak milik bersama. So, jangan kamu punya sakit hati sampai tindakan kamu tu membawa padah kepada kamu hilang hak jagaan anak. Itu yang kedua. Jangan coba apalah. Oke, sini. Duduk sini. Oke. Yang ketiga, apakah yang membolehkan hilang hak jagaan anak? Istri tu keluar agama Islam, murtad lah. Paham murtad? Ini murtad ada berlaku tapi jarang. Yang keempat, ini paling banyak berlaku. Berperangai keji. Berperangai keji secara terbuka. Maksudnya di sini, yang banyak orang Sabah kita bikin, mamanya ni orang cakap outgoing punya orang. Yang suka huha-huha, suka enjoy. Pergi mana? Clubbing, karaoke, siap minum, mau ginum beer, siap bergambar-gambar, post lagi di FB. Oh nah. Chances lah hilang hak jagaan anak sebab berperangai keji. Ataupun menjadi GRO. Paling dapat tapis mulut Uncle jadi pelacur. Itu berperangai keji lah. Yang keempat nih paling banyak kena buat. Terutamanya case clubbing, minum arak, berpakaian tidak senonoh, seksi sangat. Kan macam dah cukup kain. Inilah yang banyak perempuan buat. Nomor 1 tadi yang kawin sama yang ini. Nomor 4 berperangai keji secara terbuka. Yang kelima apa? Seorang ibu tu cuai dan mencederakan anak tu. Kira macam mendera lah. Cuai ni macam mana? Hak anak tidak dijaga. Sepatutnya anak ni sekolah. Dah dikasih sekolah. Disuruh bantu dia bekerja. Contoh. Itu juga contoh berlaku lagi penderaan anak.
Itu juga perkara yang kelima, boleh menggugurkan hak jagaan anak. Oke? So, janganlah buat 5 perkara tersebut. Paling susah untuk perempuan buat kawin kan? Sebab sudah cerai mesti mau kawin baru. Kok kawin baru, siaplah si bapak ambil kesempatan untuk ambil hak jagaan anak. Oke? Tapi, Uncle mau beritahu secara reality. Bila kamu kawin, terutamanya yang melibatkan anak lelaki. So, benda ni selalu ada harapan untuk kamu jaga anak. Sebab dia tiada istilah mahram terhadap bapak tirinya. Sebab laki sama laki kan. So, janganlah terlalu risau juga. So, Uncle nasihatkan, kamu tuntut dulu hak jaga anak. Baru kamu kawin. Kan? Biasanya kalau kamu sudah kawin, apa semua tuh, selalunya lelaki ini jarang mau suka pergi mahkamah. Tapi ada juga yang buat lah. Oke? Tapi masih boleh fight. Oke? Masih boleh fight. Bulan Juwita, ada juga kah kes isteri terlalu sakit hati sangat sampai tidak mau tuntut apa-apa dan hanya mau diceraikan sahaja? Ada. Ada. Uncle ada. Klien macam gitu. Sakit hati sangat sudah sampai dia tidak mau tuntut apa-apa sudah. Dia mau cerai ya? Ada. Memang ada. Terutama kes yang berlanjutan bertahun-tahun. Alisan, dalam tempoh rujuk, suami isteri kena tinggal asing atau kena tinggal sama-sama juga? Dua-dua boleh. Tinggal asing boleh, tinggal sama-sama pun boleh. Sebab halal. Dalam tempoh iddah, walaupun sudah bercerai, dia masih boleh melakukan kelamin. Pasal itulah wajib bayar nafkah iddah. Sebab dia masih macam bini. Tapi lainlah melakukan kelamin dengan persetujuan dua belah pihak. Kamu tidak boleh main paksa-paksa. Okey? Jadi, boleh tinggal sama-sama, boleh juga tidak tinggal sama-sama. Tiada undang-undang kasih wajib mesti tinggal sama-sama. Terpulang kepada pihak-pihak tu. Pihak-pihak tu siapa? Laki bini pula yang bercerai itu. Siapa lagi bertanya ni? Alright, kalau dia cakap, kolah keluar dari ini rumah, Atika. Kalau cakap setakat keluar rumah, itu bukan lepas cerai. Okey. Suami saya seorang syabu addicted. Ini si dia Dalilah. Jadi fikirannya selalu tidak normal. Selalu juga sampai tangan kepada saya. Jadi saya sudah sampai ke tahap yang hilang sabar. Dan saya sudah keluar rumah. Sekarang suami sudah. Dan saya sudah keluar rumah, sekarang suami menghasut anak-anak supaya membenci saya. Suami beritahu anak saya tidur dengan lelaki lain, tapi anak saya tahu mama dorang macam mana. Saya 24 jam dengan anak. Jalan pun tidak ada sebab anak-anak masih kecil. Ada lagi mau keluar dating. Apalagi mau keluar dating dengan lelaki lain. Memang tidak mungkin. Jadi, patutkah saya tuntut cerai? Patutkah saya tuntut cerai? Anak-anak pula adakah di bawah jagaan saya? Sebab bapa dorang tidak normal. Sendiri jawab. Jawapannya pun boleh tahulah kalau orang hisap dadah. Anda kan hakim mau bagi sama orang hisap dadah. Tapi kau kena buktikan betul-betul suami itu hisap dadah. So, ada bahan bukti, dokumen, bla 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 lah. Kalau kita cakap pakai reliur, memang susah lah. So, kena buat pembuktian. Bagi uncle, beginilah. Kalau sudah sampai tahap suami itu naik tangan, kalau alasan dia isap dadah, lepas tu dia naik tangan,
Uncle bab-bab naik tangan, Uncle selalu advise bercerai. Sebab apa? Hari ini naik tangan, besok dia naik tangan mungkin sampai mati, mana kita tahu. Kan? Nama pun penagih. So, kalau macam gitu, bagi Uncle, kalau setakat addicted saja, tidak ada serangan fizikal, mungkin kamu boleh bantu untuk kasih pulih lah dia punya penagihan kan. Tapi kalau dalam case sudah naik tangan, Uncle punya advice memang bercerai lah. Okay? Sebab kita nak mau sebarang kemungkinan. Nanti ada berlaku kemalangan jiwa. Okay? Alright, seterusnya. Kita ada Shazwa. Shazwa lah. Uncle, kalau cerai secara baik, dokumen sudah hantar ke mahkamah, berapa tempoh untuk dilafaz? Yang itu bergantung kepada mahkamah. Bila dia akan bagi kamu tarikh bicara. Kalau pengalaman Uncle hari itu, masa PKP baru-baru ni dalam seminggu jugalah. Seminggu, ada yang 2 minggu jugalah Uncle kena. Untuk tarikh bicara. Sebenarnya dia lain mahkamah, lain tuh dia punya tempoh masa. Kalau kalau mahkamah yang KK ni dia banyak kes mungkin orang daftar, so mungkin boleh sampai 2 minggu. Kalau mahkamah yang tidak banyak kes mungkin seminggu. Oke, siapa lagi punya soalan? Loh. Kita ada berapa menit lagi? Kita ada 10 menit lagi ya. Assalamualaikum Uncle, yang bantuan dari kerajaan tu macam kan termasuk nafkah juga kah? Apa ni ya soalan dia ni? Yang bantuan dari kerajaan tu macam BPR kan termasuk nafkah juga kah? Uncle tak faham soalan tu, sorry. Bagi soalan yang senang faham lagi. Bulan Juwita, okey, faham jelas. Bernabas Colin. Oi, kalau anak mau kahwin, tidak mau guna bapa kandung, dia mau guna bapa tiri, boleh? Mana boleh. Wali ni perlu bapa kandung, bukannya bapa tiri. Okey, wajib bapa kandung kalau masih hidup. Contoh, bapa ni nak mau kasih jadi wali sebab dia sakit hati sama kamu. Kamu boleh buat tuntutan ataupun permohonan di mahkamah wali enggan nama dia. Sebab apa? Wali tu enggan menikahkan kamu. Kamu boleh buat permohonan wali enggan. Bapa tiri tidak boleh ha? Thank you yang bagi bunga ros. Siapa yang bagi bunga ros tu? Si Sarah Sahidun. Alisan, kalau dia mau rujuk tapi dia tidak mau. Kalau dia mau rujuk tapi dia tidak mau tinggal sama-sama, macam mana Uncle? Apa guna kamu rujuk nak mau tinggal sama-sama? Laki bini kan nama dia tu nak tinggal sama-sama. Kadang-kadang soalan kamu ni bikin bingung Uncle juga. Kalau mau rujuk, rujuklah. Ndak tinggal sama-sama, nanti kamu kena lagi perintah taat. Kan? Apa guna laki bini nak tinggal sama-sama? Bagus ndak payah rujuk. Sekarang buka ke Uncle untuk kes rujuk? Belum. Belum buka. Okey, begini. Bagi kes rujuk, di mana rujuk kamu tu dalam tempoh edah belum habis, kamu ndak payah ke mahkamah. Kamu terus ke Jabatan Agama, datang 2 orang. Maklumkan kepada pejabat agama kamu sudah rujuk. Bagi yang ke mahkamah ni, kes rujuk ni yang sudah habis edah. Contoh kamu rujuk dalam edah, tapi kamu laporkan selepas habis tempoh edah. Maka kamu kena buka file baru namanya pengesahan rujuk. Faham ah? Dia ada berbeza tu. Kalau dalam tempoh edah masih ini ada berlaku rujuk, kamu boleh direct ke Jahin. Kalau orang KK lah. Kalau orang negeri lain, Jabatan Agama negeri masing-masing. Okey, langit tenang. Uncle, boleh jelaskan dalam keadaan apa si isteri atau bekas isteri boleh filekan hartas perceraian di mahkamah? Whatever keadaan.
Asalkan yang kamu tuntut harta pencarian doh, harta yang dimiliki dalam tempo perkahwinan. Dan harta yang kamu tuntut tuh nama suami kamu atau nama berdua, atau kalau si suami mau tuntut harta si istri, mesti nama istri lah. Jangan pula nama bapak mentua kamu tuntut. Itu enggak boleh. Dan bolehkah si suami failkan juga kes harta pencarian di mahkamah? Boleh. Dalam tuntutan harta pencarian, suami boleh tuntut istri, istri boleh tuntut suami. Cuma, spesialnya jadi bini, kamu ni ada sumbangan tidak langsung. Itu bini. Kan sudah selalu Uncle cakap, apakah adakah seorang istri yang tiada kerja, suri rumah, boleh layak dapat harta pencarian? Uncle selalu jawab begini kan, sedangkan tukang kangkang pun layak dapat harta pencarian. Apalagi suri rumah. Paham? Jadi, itu istri. Sebab dia ada melahirkan anak, dia jaga rumah, apa semua. So, dia ada keistimewaan sumbangan tidak langsung. Untuk si suami, mau cas harta pencarian terhadap si istri, susah kalau tidak ada sumbangan secara langsung. Uncle bagi contoh begini. Semasa dalam perkahwinan, istri telah membeli sebuah rumah. Di mana pembelian rumah ini, suaminya langsung tak pernah bagi duit kah, bayar bulan-bulan kah, deposit kah. Lepas tu dia ada hati mau tuntut rumah si istri. Walaupun rumah si istri ini dibeli dalam tempo perkahwinan. Adakah suami boleh tuntut? Boleh, dia tuntut di mahkamah. Isunya, adakah dia boleh dapat? Tidak dapat, sebab dia ada sumbangan. Tapi kalau dia boleh buktikan, saya ada sumbangan. Waktu bini beli tu rumah saya yang hantar dia pergi lawyer firm. Saya juga yang hantar setiap bulan payment bulan-bulan dia ke bank. Contohnya lah. So, mungkinlah dia boleh dapat 1% kah? 2%. Sebab ada satu journal case. Journal case ni case-case terdahulu di negeri lain yang dijadikan tempat rujuk. Laki tu dapat 1% tu apa sebab? Rumah tu dibeli secara tender. Tender lelong. Macam itulah. Lelaki ni diminta sama bininya supaya dia pergi hadir pusat lelongan tu untuk beli. So, lakinya ni dapat 1% sebab tukang angkat tangan semasa lelong. 1% je. Sebab sumbangan dia dalam memiliki rumah tu sebab dia berjaya membidak lelongan tu mewakili isteri dia. So, mau kasih taunya di sini dia berbeza tuntutan harta pencarian lelaki terhadap si istri terhadap si suami. Siapa tu? Langit Biru. Harap boleh faham. Okey, kita dah Lin Zalia. Banyak lagi ke soalan. Okey. Salam Uncle, Lin Zalia. Kalau si istri adalah seorang mualaf, dia boleh dapatkah hak penjagaan anak kalau bercerai? Boleh. Tiada masalah. Orang mualaf kah, orang pasport kah, sama juga macam istri-istri yang biasa, yang bukan mualaf, yang warga negara. Sama aja, boleh. Tiada masalah itu. Inilah Uncle kesian sama istri-istri yang mualaf. Selalu kena kapsit oleh laki, kau tu mualaf, kau ingat kau boleh dapat anak? Kamu diam sajalah. Kasih senanglah hati laki kamu. Boleh. Dia yang Uncle kesian sebab kamu ibu. Dalam section 84, dia tiada kurungan cakap istri mualaf, kanda mualaf, warga negara kata. Tiada. Namanya istri. Priority kepada ibu kandung. So, Puan Lin Zalia, don't worry. Priority hak penjagaan anak memang sama si mama. Alisan, thank you Uncle, welcome. Kalau bapa tu bukan warga negara, tapi ibu orang sini, warga negara lah kan. Macam itu hak penjagaan. Sama aja.
Dia bukan ada isu warga negara kah, mualaf kah apa. Hak tetap hak. Kalau priority sama mama, mama lah. Oke? Si suami selalu ugut bawa anak lari. Ugut tentulah kamu filekan case. Buat laporan polis. Jadi orang yang kuat mengugut-mengut nih, kasih proof di mahkamah. Biar nampak lagi dia punya salah. Lagi kuatlah si mama dapat hak jaga anak. Langit tenang. Syukran Uncle atas perkongsian ilmu. Afwan. Sama-sama. Zara Carpio. Uncle mau tanya, iddah tu sebenarnya untuk siapa? Untuk perempuan sahajakah? Buat lelaki pula? Aduh. Iddah nih nafkah. Nafkah iddah. Dalam iddah. Memanglah untuk perempuan. Mana ada lelaki dapat nafkah? Semua yang dapat nafkah nih perempuan ataupun anak. Lelaki pemberi nafkah, si istri penerima nafkah. Mana ada untuk lelaki? Lelaki tanggung jawab dia kalau mau berkawin kena tanggung nafkah. So siapa yang mau kasih nafkah jangan kawin. Lin Zalia, oke Uncle, thank you pencerahan sebab selalu dengar begitu orang cakap yang mualaf tidak boleh dapat. Semuanya tu tidak betul. Oke, syukurlah kamu dengar ni live. Jadi belajarlah kamu di antara dongeng dengan fakta. Fakta ikut undang-undang, tiada pun kategori mualaf kah warga negara. Tiada, sama. Kalau undang-undang cakap keutamaan penjagaan kepada ibu-ibu lah. Kan? Dia tiada diskriminasi terhadap mualaf. Apa beza mualaf sama ndak mualaf? Adakah orang ndak mualaf dijamin syurga? Yang mualaf ini belum jaminan? Tiada. So no issue. Oke? So alhamdulillah kita sudah sampai masanya untuk beredar. Thank you for join Uncle punya live. So kita jumpa lagi malam besok.